mazhab Syafi'i dia kata solat Jumaat tidak sah melainkan dengan 40 orang ahli solat Jumaat yang cukup syarat. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dengan katanya, ni hadis kita ambil solat Jumaat 40 orang ni, apa dia hujah dia? Hujah dia kita ambil dalil daripada hadis Jabir. Apa kata Jabir? Madati sunnatu anna fi kulli salasatin imaman wa fi kulli arba'ina fama fawqa zalika jum'ah wa adha wa fitrah. Dia kata sunnah telah berlalu, kata Jabir, yakni telah diamalkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam setiap 3 orang perlu dilantik seorang imam. Kalau kita berdua, one to sum je lah. Kalau kena bertiga, maksudnya kena lantik seorang imam. Kalau kita musafir, pergi mana-mana ada 3 orang, kena lantik seorang dia jadi imam, dia jadi amir sab gitu kan. Seorang mesti jadi ketua kalau keluar bertiga dia ada. Dan dalam setiap 40 orang, bila ada 40 orang atau lebih daripada 40 orang daripadanya, perlu didirikan solat Jumaat. Kalau 3 orang tadi lantik dia seorang ketua kan, tapi kalau sampai 40 orang ataupun lebih daripada 40 orang kita berada dengan syarat-syarat dia, maka ketika itu kena didirikan solat Jumaat. Solat hari raya, solat hari raya Adha dan solat Aidil Fitri, asasnya begitu. Antara syarat bilangan 40 orang tersebut ialah mereka merupakan seorang lagi. Syarat pula. Tadi dia kata kena 40 orang. Cukup 40 orang kena buat solat Jumaat. Apa syarat 40 orang tu? Kata pengarang. Dia kata, antara syarat bilangan 40 orang tersebut ialah mereka merupakan orang lelaki. Yang pertama kena lelaki. Maksudnya perempuan tak ambil kira lah. Jadi ahli Jumaat. Yang kedua dia kena merdeka. Merdeka ni maksudnya bukan hamba. Zaman kita ni tak adalah hamba, memang semua merdeka. Yakni bukan hamba, dia kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, berakal waras. Maksudnya orang yang waras akal dia. Maksudnya kita kalau ada 39 orang, yang 40 tu orang gila, tak boleh buat solat Jumaat. Dia kena cukup 40 orang tu, 40 tu semua akal cukup. Tak termasuk kita ambil kira orang gila kat situ kan. Berakal waras. Dan tinggal di tempat solat Jumaat. Dan maksudnya yang keempat, syarat yang keempat ialah orang tu dalam 40 orang tu adalah orang yang betul-betul memang duduk tinggal di sini, permanent dekat sini kita kata kan. So tu ada 4 dia sebutkan syarat dia. Lelaki, merdeka, waras, waras. Waras baik waras ni maksudnya akal dia sempurna lah. Kalau orang pitam ke orang sakit lain, orang gila. 3 waras. Dan keempat memang orang tempatan situ, yang bermukim kat situ dia. Okey, kemudian dia pergi pada satu-satu. Kata pengarang, adapun kaum wanita, kan dia kata lelaki di syarat yang pertama dia kata, adapun kaum wanita hamba, orang musafir, maka solat Jumaat tidak sah dengan mereka, yakni mereka bukan ahli solat Jumaat dan tidak boleh dikira dalam 40 orang jemaah solat Jumaat. So kalau kita nak kira, kalau kita ni kawasan macam Jumaat tu memang ada cukup, tapi kita ni ada dalam 45 orang, 50. Jadi bila datang hari Jumaat tu kita kena tengok betul-betul. Ini betul-betul cukup memang ahli Jumaat kita kan. Kita kena kira. Dia tak boleh ambil kira perempuan. Perempuan ni boleh solat Jumaat. Cuma tempat kita ni tak biasalah kan. Kalau tuan-tuan pergi buat umrah Mekah, Madinah ni, biasa perempuan solat Jumaat kan. Jadi perempuan ni kalau dia tak pernah solat Jumaat, tiba-tiba dia solat Jumaat, dia rasa lain sikit. Sebab kat Malaysia tak solat Jumaat. Jadi ada, hari tu saya buat satu jemaah, satu grup umrah solat Jumaat, buat grup jumrah pergi buat umrah. Hari-hari Jumaat dia dah solat Jumaat dah. Lepas tu balik tu dia semayang Zuhur lah 4 rakaat. Dah solat Jumaat dah 2 rakaat. Lepas tu balik tu dia rasa macam apa? Tak semayang Zuhur lagi. Biasa kat Malaysia dia semayang Zuhur kan. Dia balik tu semayang Zuhur lagi kan. Dia tak tahu. Dah solat Jumaat tu lah. Lepas dah tanggungjawab ni. Okey. Kemudian hamba
Hamba memang dia tak wajib. Dia tidak wajib sebab dia status hamba. Orang musafir ni orang yang ada masyaqqah kan. Ada ke keuzuran. Okey, dia tak boleh ni diambil kira dia kata. Kemudian kata pengarang, kerana solat Jumaat tidak wajib ke atas mereka. So 3 golongan ni, golongan wanita, hamba, orang yang musafir, dia tak wajib solat Jumaat. Mereka ni masuk dalam geng sunat aja untuk pergi solat Jumaat. Oleh itu ia tidaklah sah dengan mereka. Sama seperti kanak-kanak. Kan dia tambah lagi. Kita tengok ada 4 ni. Wanita, hamba, orang musafir dan juga yang keempat kanak-kanak. Ni semua ni jenis ni status dia macam kanak-kanak. Dia tak wajib. Dia hukum dia sunat aja. Tapi kalau mereka ni datang untuk solat Jumaat, maka dia tak perlu qada, tak perlu semayang zuhur. Maksudnya terangkat dah hukum tu. Dia datang solat Jumaat 2 rakaat, dah tak perlu semayang zuhur. Okey. So ada 4 golongan yang sunat disebut ini. Okey. Kemudian kata pengarang, adakah solat Jumaat sah dengan orang-orang bermukim yang tidak bermastautin? Dia bermukim tidak bermastautin. Dia ada isu. Isu kalau macam kita ni memang duduk kat sini betul lah. Kita rasa kita duduk kat sini, memang rumah kita kat sini, keluarga kita kat sini, kita nak duduk terus kat sini. Maka kita ahli qaryah sini. Tapi kalau orang yang dia tak rasa dia sebagai ahli qaryah sini, mungkin datang sini kerja 5-6 bulan kan. Lebih daripada waktu musafir. Musafir 3 hari. Lebih 3 hari tu, hukum dia dah lain. Itu dia bahaskan. Adakah solat Jumaat sah dengan orang-orang bermukim yang tidak bermastautin? Dalam persoalan ini terdapat dua wajah. Dia kata. Yang pertama, Abu Ali bin Abi Hurairah berkata, solat Jumaat sah dengan mereka. Kerana solat Jumaat wajib ke atas mereka. Yang pertama dia kata, ini mula dia pergi pandangan. Abu Ali bin Abi Hurairah berkata, solat Jumaat tu sah dengan mereka. Kerana solat Jumaat wajib ke atas mereka. Oleh itu, ia sah dengan mereka sama seperti orang yang bermastautin. Maksudnya kalau kita ni bukan bermastautin, kita ni hanya bermukim sahaja, bukan duduk betul, jadi orang kampung itu, orang watan lah, orang negeri itu, kita ni hanya bermukim saja sebentar saja, maka dia kata solat Jumaat wajib ke atas mereka. Oleh itu sah solat Jumaat. Sama juga seperti orang kampung itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua disebut Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah pula berkata, ia tidak sah dengan mereka. Kerana Nabi SAW telah keluar ke Arafah dan bersama baginda ada penduduk Mekah. Tetapi baginda tidak mendirikan salat Jumaat di sana bersama-sama. Padahal mereka di tempat itu merupakan orang bermukim yang tidak bermastautin. Seandainya solat Jumaat itu sah dengan mereka, nescaya baginda mendirikannya bersama mereka di sana. Jadi Nabi SAW dia pernah datang pergi ke Arafah ketika Nabi mengerjakan haji yang disebut sebagai haji wada. Jadi Nabi pada ketika itu dia tak buat solat Jumaat, dia buat solat jamak. Adalah beberapa isu yang berkait dengan Nabi di Arafah. Maksudnya Nabi bersama dengan orang yang berada di Mekah pada ketika itu. Okey. Kita tengok satu-satu itu asasnya begitu. Itu daripada matan dia. Okey, kita tengok huraian dia. Takhrij hadis. Ni hadis Jabir yang menjadi asas dalam hukum semayang Jumaat ni 40 orang dalam mazhab Syafi'i dia kata. Dia takhrij hadis. Takhrij hadis ni maksudnya nak cek hadis. Hadis ni apa statusnya?
hadis sahih ke, dhaif ke, hasan ke. Sebab bila jadi hujah ni, hadis tu kena berada pada level yang kuat, dia kata. Hadis Jabir rahimahullah yang disebutkan di atas adalah dhaif. Dia kata satu disebutkan hadis ni dhaif. Ia diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lain-lain rahimahumullah dengan isnad yang dhaif. Ada beberapa orang meriwayatkan yang mana sanad hadis tu dhaif, di silsilah di nama-nama perawi tu dia kata dhaif dari sudut sanadnya, dan mereka menghukumkan sebagai dhaif. Ini ulama hadis lah menghukumkan sebagai dhaif hadis ni. Al-Baihaqi rahimahullah berkata hadis seumpama ini tidak boleh dijadikan hujah. Ini pandangan lah. Kita tadi asasnya kita ambil itu. Kita ambil hadis Jabir ni sebab al-Imam zaman Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, zaman Syafi'i itu dia tak ada lagi nama pembahagian hadis ni secara detail. Maksudnya ada yang sampai pada ulama-ulama pada zaman itu dia gunalah imam-imam mazhab yang ada. So, kemudian orang belakang tu baru check balik hujah setiap satu-satu mazhab tu. Jadi dia kata ni, Al-Baihaqi berkata hadis seumpama ini tidak boleh dijadikan hujah kalau hadis tu dhaif. Dia tak boleh dijadikan hujah, dia kata. Huraian dan komen nas matan. Ni kita tengok matan dia pula. Matan tu maksudnya hadis itu sendiri. Dia ada dalam hadis ni dia ada dua, dia ada sanad dan juga matan. Sanad tu nama-nama an tu sanad. Matan teks hadis tu, dia kata. Huraian dan komen nas matan, kata pengarang, dia kata ayyakunu rijalan. Yang pertama disebut bahawa mereka merupakan orang-orang lelaki dalam hadis tu, dia kata. Bermaksud yang balik lagi berakal waras. Tu yang dibawakan ayyakunu rijalan. Tindakan Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah berhujah bahawa Nabi SAW tidak mengerjakan solat Jumaat di Arafah adalah tidak betul. Kerana ni ada beri komen. Komen terhadap kata-kata Abu Ishaq Al-Marwazi. Dia ni berhujah, kata dia bahawa Nabi tidak mengerjakan solat Jumaat di Arafah tu tak betul. Tak betul sebenarnya. Kan? Tengok apa komen dia. Dia kata, satu, yang pertama, Arafah bukanlah tempat mas tautin. Dia kata, Arafah ni bukan tempat yang orang duduk, ada tempat orang tinggal betul. Melainkan Arafah ni tempat orang datang untuk wukuf kemudian jalan. Bukan perkampungan duduk betul itu tak. Dia kata, ni dia beri komen dah. Dia kata, Arafah bukanlah tempat mustautin. Dia kata, bahkan ia tanah lapang yang tiada bangunan padanya. Dia zaman dululah. Zaman dulu memang kawasan lapang, tempat orang wukuf kat Arafah ni. Bukan kawasan perkampungan. Hanya orang wukuf saja, kemudian pergi ke Muzdalifah, ke Mina. Itu yang pertama, dia kata. Yang kedua, semua orang yang hadir di Arafah tidak menetap di sana. Yang datang pula ke Arafah itu, dia ni bukan menetap di sana. Solat Jumaat pula gugur dengan sebab permusafiran yang pendek dengan sepakat kata para ashab rahimahumullah. Dia kata, disebutkan sini dalil yang kedua, dia kata semua orang yang hadir di Arafah itu tidak menetap di sana. Maksudnya yang datang ke Arafah itu untuk wukuf di Arafah itu bukan orang memang kampung situ, kan? Kemudian bila dah tak ada, dahlah semua tu musafir. Nabi daripada Madinah bermusafir, kan? Kemudian yang datang pula yang ikut sama Nabi gak bukan orang situ, tak ada orang kampung daripada situ betul pada Arafah itu. Maka dia kata Jumaat gugur dengan sebab mereka ni semua adalah musafir yang pendek. Yang ni merupakan sepakat kata para ashab. Ashab ni ulama-ulama dan mazhab kita, dia. Kemudian kata pengarang, sesungguhnya penghujahan yang betul ialah baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bermastautin. Maksudnya Nabi ini bukan orang kampung dekat Arafah itu. Sebab itu Nabi tak buat solat Jumaat. Sedangkan bermustautin itu adalah satu syarat. Demikianlah Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullah menukilkan bahawa Abu Ishaq Al-Marwazi yang menyebut wajah di atas telah berhujah dengan hujah ini.
Maksudnya yang dikatakan pandangan yang kedua tadi, Abu Al-Marwazi tadi, Abu Ishaq Al-Marwazi, dia gunakan hujah inilah bahawa Arafah tu bukan tempat mustautin, Nabi bukan orang kampung situ, yang bersama-sama dengan Nabi juga semuanya merupakan orang yang musafir. Okey, habis tu. Yang dia komen tentang hadis itulah, hadis Nabi SAW, tidak buat Jumaat. Okey, kita masuk tajuk kat sini. Apa tajuk dia? Pengarang dia letakkan tajuk bilangan 40 orang ahli solat Jumaat. Okey, baru dia masuk yang katakan bilangan 40 orang tu. Kata pengarang, dia kata, adapun hukum fasal, maka solat Jumaat tidak sah melainkan dengan 40 orang lelaki. Dia kata, ada pun hukum yang pasal ni, tajuk ni yang asal tidak sah melainkan dengan 40 orang lelaki yang dikatakan balik tadi, berakal waras, merdeka, yakni bukan hamba, bermastautin, kemudian mereka itu bermastautin di kampung, memang jadi orang kampung itu betul, atau pekan yang dikerjakan solat Jumaat padanya. Maksudnya dekat sini, hukum solat Jumaat tidak sah melainkan 40 orang lelaki itu sifat dia bagaimana? Kena ada yang balik, berakal, waras, merdeka, dan 40 orang tu adalah yang betul-betul duduk orang kampung, di satu-satu tempat. Macam kita ahli qaryah, kita jalan Khamis ni lah. Jalan Khamis pun dia masuk sebelah sana sikit kan. Macam ujung tu pun saya tengok dia dah boleh ke qaryah lain kan. Okey. Dan tidak berpindah darinya pada musim sejuk atau musim panas. Ini juga kita dah bahas pada kuliah yang lalu, bahawa mastautin itu memberi maksud memang dia duduk situ setahun tu penuh. Bukan masa musim sejuk dia pindah sebab sejuk pergi tempat lain, ataupun musim panas dia pindah sebab panas. Yang tu dia tak boleh ambil kira sebagai bermastautin. Jadi kemastautin memang betul-betul duduk di situ, musim sejuk ke musim panas begitu. Negara kita ni tak berlaku begitu, sebab kita ni memang orang cuaca kita khatulistiwa. Tapi negara-negara sebelah Arab sana memang berlaku. Mereka ni bila musim sejuk aja dia akan cari tempat yang panas. Bila musim panas saja mereka ni macam menomad lah, cari tempat yang kurang panas. Jadi dia tak jadi kampung kat situ. Walaupun jumlah mereka ni ramai, 50-60 orang, 5-6 keluarga, satu kabilah kan. Ada 100 orang atau 150 orang satu kabilah. Tapi dia duduk situ pada satu musim. Musim panas lagi pindah. Jadi dia tak masuk dalam hukum ni. Itu yang disebutkan. Dia kata tidak berpindah darinya pada musim sejuk atau musim panas, melainkan untuk bermusafir kerana sesuatu hajat. Melainkan mereka tu kalau keluar, melainkan musafir, tapi akan pulang balik ke sana. Okey. Kemudian kata pengarang, jika mereka berpindah dari kampung ataupun pekan, macam kita ni kawasan kampung lah. Kalau kawasan pekan tu dia ada border dia, kawasan kota. Jika mereka berpindah dari kampung atau pekan itu pada musim sejuk dan tinggal di sana pada musim panas atau sebaliknya, maka mereka bukanlah orang yang bermastautin di tempat tersebut. Dan solat Jumaat tidak sah dengan mereka secara sepakat, kata para ashab rahimahumullah. Kata ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau berlakulah ada dalam kalangan kita ini, contohnya ada dalam 100 orang, 50-60 orang jenis bukan duduk tempat betul, jenis menomad, duduk sana, duduk sini 3-4 bulan, pindah sana 4-5 bulan, maka dia tak ada hukum mastautin, dia tak ada. Dia syarat dia, azhab kita secara sepakat mengatakan dia kena memang betul duduk sesuatu tempat tu dengan tetap, dia kata. Kemudian kata pengarang, pensyaratan 40 orang ahli solat Jumaat yang saya sebutkan ini ialah kaul yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata kaul yang terkenal, pendapat yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena 40 orang. Dia kata, ia juga kaul yang dinaskan oleh beliau dalam kitab-kitabnya dan diputuskan oleh majoriti ashab rahimahumullah. Maksudnya pandangan Imam Syafi'i satu, kaul dia yang terkenal dalam mazhab kita. Kemudian Imam Syafi'i ini dia ada juga kitab-kitab lain
yang membahaskan, menceritakan tentang solat Jumaat. Maka kitab-kitab lain tu pun semua tulis 40 orang. Dan juga ulama-ulama dan mazhab Syafi'i, ashab lah, ulama-ulama mazhab Syafi'i pun kata juga, majoriti mengatakan perkataan yang sama, 40 orang dia kata. Maksudnya ialah 40 orang lelaki termasuk imam. Maksud 40 tu termasuk imam. Maka makmum pula seramai 39 orang. Maksudnya bila di imam 39 orang makmum, dah selesai. Cukup 40 orang dia kata. Okey. Kemudian Ibnul Qas rahimahullah menukilkan dalam kitab Al-Talkhis satu qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia ada satu qaul, pandangan dia yang lama ketika mana dia berada di Iraq, di Baghdad, pandangan dia yang lama di Iraq. Bagi Imam Syafi'i bahawa solat Jumaat sah dengan 3 orang jemaah. Kita jumpa dah. Ni kita jumpa dah. Macam mana boleh semayang 3 orang. Semayang Jumaat 3 orang aja. Sebenarnya ada dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi qaul yang mana? Dia katakan qaul qadim. Qaul pandangan lama Imam Syafi'i. Ini dinukilkan dalam kitab Al-Talkhis, disebut oleh Ibnu Al-Qas. Dia tengok dan kita Al-Talkhis itu ada dalam tu ada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata solat Jumaat tu sah 3 orang. Boleh 3 orang dah sah buat solat Jumaat. Iaitu seorang imam, 3 orang, seorang jadi imam dan 2 orang jadi makmum. Boleh. Kan? Jadi musim COVID itu, ini salah satu lah. Kalau kita nak tengok dalam mazhab kita, boleh ke semayang kurang daripada 40 orang? Boleh. Maksudnya 3 orang tu dah boleh dah. Maksudnya imam, Bilal dengan Siak, selesai masalah. 3 orang kan. 3 orang. Bacalah imam. Dia bacalah khutbah, tengok je lah. Baca khutbah, tengok Bilal, tengok Siak kan. Selesai. 3 orang, selesai. Boleh. Dia kata. Demikianlah Ibnu Al-Qas rahimahullah menceritakannya daripada ashab. Daripada para ashab rahimahumullah. Maksudnya pendapat ini, qaul ini diambil daripada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dan dia katakan ini pandangan para ashab, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan apa yang ada dalam Al-Talkhis ialah 3 orang bersama dengan imam. Maksud 3 orang tu termasuk dengan imam. Berdasarkan kitab apa? Kitab Al-Talkhis. Okey. Kemudian sesungguhnya qaul yang beliau ceritakan ini ganjil. Pengarang dia bagi komentar dalam kitab Talkhis tu kata 3 orang. Apa itu mula dipersoalkan. Ulama-ulama dia tengok, betul ke ni? Soalkan pula, betul ke gitu? Okey, dia katakan. Kemudian sesungguhnya qaul yang beliau ceritakan ini ganjil dan diingkari oleh majoriti ashab. Walaupun ada ashab ni, maksudnya ulama-ulama dan mazhab Syafi'i ambil pandangan itu yang mengatakan 3 orang itu ada dalam kitab Al-Talkhis, qaul qadim Imam Syafi'i. Tapi bila orang komen balik pandangan ni, dia kata ini merupakan cerita yang ganjil dan diingkari. Maksudnya ramai majoriti ashab, ulama-ulama dan mazhab Syafi'i ini tidak bersetuju, mengingkari pandangan tersebut. Mereka juga menghukumkan beliau sebagai silap pada menceritakannya. Yang majoriti dalam mazhab Syafi'i ini dia kata, betulkah Ibn Qas ni diambil pada kitab At-Talkhis ni? Mereka pun tak setuju. Dia kata silap kot mereka ni, Ibn Al-Qas ni silap cerita. Kan? Okey. Kemudian kata-kata pengarang Al-Qaffal rahimahullah berkata dalam syarah Al-Talkhis, qaul ini silap dan tidak pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sebab satu dia kata qaul qadim. Kemudian bila orang cek balik, orang kata ini Al-Qaffal pula, dia kata dia mensyarahkan yang tadi dia kata pada kitab Al-Talkhis. Dia berkata dalam syarah kitab Talkhis tu, dia kata qaul pandangan Imam Syafi'i kata 3 orang ini sebenarnya silap dan tidak pernah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, saya juga tidak mengetahuinya. Maksudnya syarih, para pensyarah tadi nama kitabnya kitab Talkhis. Kitab Talkhis ni bukanlah seorang yang baca, ramai orang lain pun baca. Orang lain pula ulama-ulama mensyarahkan kitab itu. Jadi ulama-ulama lain dia kata, tak, aku tak jumpa pun begitu.
Aku tak pernah jumpa perkataan Imam Syafi'i kata 3 orang. Tu yang lain dia kata. Itu yang dia katakan. Saya juga tidak mengetahuinya. Uh, kata Al-Qaffal ni. Sebenarnya ia mazhab Imam Abu Hanifah. Okey. Baru dia sandarkan. Yang 3 orang tadi sebenarnya bukan daripada mazhab Syafi'i. Tetapi kata Al-Qaffal, ia sebenarnya adalah pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang boleh 3 orang tu. Bukan mazhab Syafi'i. Yang mereka ni kata 3 orang tadi. Dan mazhab Syafi'i, qaul qadim. Imam Syafi'i sebenarnya salah. Tak tepat tu. Tak tepat. Bila dia tengok balik dan kata Al-Talkhis. Itu kata Al-Qaffal. Okey. Kemudian kata pengarang. Syekh Abu Ali As-Sinji rahimahullah berkata dalam syarah Al-Talkhis. Dia juga mensyarahkan kitab Talkhis ini. Dia kata majoriti ashab kita, maksudnya majoriti boleh katakan ramai daripada ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah, telah mengingkari kaul ini dan berkata. So dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i semua tak setuju. Yang katakan tiga orang tu adalah kata Imam Syafi'i, kalau Khadim semua tak setuju. Ini kata Syekh Abu Ali As-Sinji pula. Majoriti ashab kita telah mengingkari kaul ini dan berkata, kaul ini tidak diketahui bagi Imam Syafi'i. Tengok. Maksudnya, punyalah ulama-ulama ini bila dia baca sesuatu, bukan dia seorang baca, terima. Tak gitu. Maksudnya, walaupun kitab Talkhis tu ada yang mensyarahkan, dia orang cek balik, orang ni pun baca, orang ni pun baca. Mereka akan cek balik, double check, triple check kan. 4-5 orang cek balik. Bila cek-cek tengok ada mungkin berlaku kesilapan, nukil, salah faham dan sebagainya. Itu yang dikatakan majoriti ashab kita telah mengingkari kaul ini dan berkata kaul ini tidak diketahui bagi Imam Syafi'i. Beliau berkata lagi, antara mereka ada yang menerima penukilan kaul ini. Ada di antara mereka yang menerima penukilan ini, yang mengatakan bahawa kaul tersebut bukan daripada Imam Syafi'i. Itu boleh dibahaskan. Okey. Kemudian kata pengarang, para ashab kita di Khurasan. Khurasan ni sebelah Parsi sanalah. Khurasan. Kalau kita belajar kitab Imam Ghazali itu semua belah sanalah. Khurasan belah Iran dan Parsi. Para ashab kita di Khurasan berpula menceritakan satu wajah yang daif. Ada pula satu pandangan yang daif, satu bentuk wajah yang daif, bahawa disyaratkan imam itu lebih daripada 40 orang. Yakni imam tidak termasuk dalam bilangan 40 orang ahli solat Jumaat. Tadi asas dia kata 39 makmum, satu imam, kan? Kemudian dia bincangkan ada pandangan qaul qadim 3 orang, tapi ditolak, ashab semua tolak, katakan itu adalah mazhab Hanafi. Kemudian ada pula dalam kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang berada di Khurasan. Ini sebelah Parsi sana. Dia kata ada pula satu wajah, satu pendapat yang daif. Daif ni lemah. Pendapat lemah, dia menyebutkan bahawa disyaratkan imam itu lebih daripada 40 orang, yakni imam tidak termasuk dalam bilangan 40 orang ahli solat Jumaat. Ini pandangan yang daif. Maksud imam seorang kena ada 40 jemaah. Tapi pandangan ini dia katakan pandangan yang daif. Wajah ini diceritakan juga oleh sejumlah ashab kita di Iraq. Pandangan begini ada juga sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dekat Iraq menceritakan pandangan begini. Antara mereka ialah pengarang Al-Hawi, Ad-Darimi dan Asy-Syashi rahimahumullah. Dia kata pengarang Al-Hawi iaitu Al-Mawardi rahimahullah berkata, ia qaul Abu Ali bin Abi Hurairah rahimahullah yang diceritakan oleh Ar-Ruyani sebagai qaul qadim. Ni ada pandangan pada ulama ni, dia ambil pandangan ni daripada pandangan ulama ini mengatakan kena 41 orang, bukan 40. Kena 41 yang imam tak kira dalam 40 tu. Ini merupakan qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Di zaman tu orang ramai belajar
Jadi orang ini pun jadi tok guru, ini besok jadi tok guru, ini jadi tok guru, yang ni dia buka madrasah dia, ni buka madrasah dia, masing-masing ngajar, lepas itu ramai anak-anak murid. Yang ni dia ingat, bukan guru dulu kata gini-gini kan. Yang ni kata, aku rasa gini, yang ni kata gini. Dia jadi begitulah suasana. Okey. Okay. Jadi itu merupakan kaul yang daif. Jadi yang jelas dia katakan bahawa 40 orang tu termasuk imam. Yang katakan 41 imam tak masuk ada, itu kaul qadim dan dikatakan sebagai kaul yang daif. Okey. Habis tajuk situ, dia masuk tajuk pula solat Jumaat dengan orang bermukim yang tidak bermastautin. Tadi dia cerita nak bahaskan yang jenis duduk orang kampung tu bilangan dia betul bagaimana kan. Okay, sekarang ni kita nak bahas pula orang yang solat Jumaat, orang yang bermukim. Bukan dia nak jadi ahli qaryah sini kan. Maksudnya lebih daripada musafir, hari musafir 3 hari, lebih daripada 20 waktu, dia dah masuk jadi kategori orang bermukim. Kan? Mungkin nak duduk sini 2 bulan, 3 bulan kan. Bagaimana status Jumaat orang yang begini dia kata. Okey, dia buat tajuk sini dia kata solat Jumaat dengan orang bermukim yang tidak bermastautin. Ada pun kata pengarang rahimahullah dia kata wahal tanaqidu bimuqimina ghaira mustautinin. Dia kata adakah solat Jumaat sah dengan orang-orang bermukim yang tidak bermastautin? Adakah orang yang bermukim ni boleh kita ambil kira dia untuk solat Jumaat? Sah kita ambil kira dia, kan? Begitu ataupun sebaliknya. Okey, dia nak huraikan. Maka padanya terdapat dua wajah yang masyhur. So dalam isu yang mukim ini ada dua pendapat yang masyhur. Wajah yang paling sahih, pendapat yang sahih antara kedua-duanya ialah solat Jumaat tidak sah dengan mereka. Ni dia ada dua pandangan yang masyhur. Dia kata satu yang paling sahih, paling tepat dia katakan antara dua-dua wajah ini, dia kata bahawa solat Jumaat tu tidak sah dengan mereka. Maksudnya tak boleh ambil kira orang yang bermukim tu sebagai ahli qaryah. Itu pendapat yang paling sahih dia kata. Okey, dihuraikan lagi para ashab kita, ulama-ulama dan mazhab Syafi'i, dia bersepakat atas kesahihan wajah ini. Azan ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin, hadirin yang dikasihi sekalian, kita ambil sikit lagi ni. Hari ni kita tajuk cover apa? Tajuk yang kita cover pada hari ni. Hari ni kita membicarakan tentang bilangan ahli solat Jumaat. Okay. Kita bincangkan tentang bilangan ahli. Bilangan ahli solat Jumaat. Solat tu 40 orang ke, 3 orang ke, 5 orang. So kita bincang tentang bilangan tu. Bilangan tu macam mana? Bilangan yang sah, bilangan yang tak sah, bilangan yang ambil kira, bilangan yang tak diambil kira kan. Untuk tajuk bilangan katakan. Okay. Maka disebutkan dekat sini tidak sah melainkan pertama poin penting tadi sebut kena 40 orang. 40 orang. Itu asasnya kena ada 40 orang. Kemudian dia katakan baru 40 orang tu siapa dia? Lelaki merdeka yang berakal waras, kemudian memang ahli kuryah betul. Memang dia duduk bermastautin. Dia letakkan 4 syarat ini. Baru dengan 4 jenis kategori inilah 40 orang tu kena ada. So bilangan 40 tu kena kira yang 4 orang ni. Perempuan dia tak ambil kira 1, hamba dia tak ambil kira 2, orang musafir dia tak ambil kira 3, dan tiga jenis ni, perempuan, hamba, orang musafir ni dia jenis kanak-kanak. Yang keempat juga anak. Ini jenis yang sunat. Dia kata, dia tidak wajib. Tak wajib. Dia tidak boleh diambil kira sebagai bilangan dalam 40 orang itu. Dia kata. Okey. Kemudian dia bincangkan sini tentang adakah solat Jumaat sah dengan orang-orang bermukim yang tidak bermustautin. Datang pula dibincangkan isu yang bermukim bukan bermustautin. Sah ke tidak sah tadi kan? Maka kita ambil asasnya mengatakan yang perlu diambil kira adalah yang bermastautin. Yang bermukim tak boleh ambil kira untuk 40 orang itu. Okey. Okey. Kemudian dia pergi pada huraian tadi bilangan 40 orang tadi. 40 orang tadi ada pandangan mengatakan asas 40 orang tu termasuk imam. Okey 40 orang tu termasuk imam. Cuma dibahaskan ni tadi ada pandangan qaul qadim dalam kitab talkhis kata 3 orang. Pandangan Imam Syafi'i kan. Ada pula beberapa riwayat kata gitu. Kemudian dia cek balik, dia kembali tak. Bila cek balik bukan, itu bukan daripada kalam qaul qadim pandangan Imam Syafi'i tak. Dia sebenarnya itu adalah daripada mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dia katakan. Kemudian dibawalah ulama pula komen majoriti ashab tolak pandangan itu, mengatakan salah nukil. Okey. Kemudian dibincangkan lagi pula ada juga satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia kata 40 orang tu tak cukup. Qaul qadim dia kata kena 41. 40 jemaah campur imam yang jadi 41 baru dikira je cukup. Kan? Itu yang kita bahaskan di sini. Okey. Kemudian kita sambung ni sikit lagi, ambil tajuk ni, habiskan perenggan ni. So dikatakan solat Jumaat dengan orang bermukim yang tidak bermastautin. Kemudian kata pengarang dia kata, adakah solat Jumaat sah dengan orang yang bermukim tidak bermastautin? Yang jenis duduk bukan untuk jadi ahli qaryah. Boleh tak ambil kira dia orang ini? Okey. Dia kata, adakah sah solat Jumaat? Maka padanya terdapat dua wajah. Ada 2 pandangan. Jenis orang yang bermukim ni kita boleh ambil kira tak dia ni sebagai ahli solat Jumaat. Contohnya tiba-tiba solat Jumaat kita ada ahli qaryah, ada
35 orang aja. 5 orang lagi bukan mustautin, bermukim. Macam mana? Boleh buat solat Jumaat tak? Sah tak solat Jumaat? Tu kita bincangkan. Maka dia kata, terdapat dua wajah yang masyhur. Dia kata, wajah yang paling sahih, yang paling tepat, antara dua wajah itu, solat Jumaat tu tak sah. Tidak sah dengan mereka. Tak boleh ambil kira yang 5 orang yang bermukim. Dia kena ambil kira yang bermustautin. Dia kata. Kemudian, para ashab bersepakat. Ashab, ulama-ulama dan mazhab kita bersepakat atas kesahihan wajah ini. Maksudnya memang semua setuju kata 40 orang kena orang yang bermustautin. Mukim ni kita tak ambil kira. Antara yang mensahihkannya ialah Al-Mahamili, Imam Al-Haramain, Al-Baghawi, Al-Mutawali dan juga lah lain-lain. So dia nak sebutkan bahawa pandangan yang mengatakan 40 orang tu perlu diambil kira yang bermustautin adalah sangat kuat. Jumhur ulama dalam ashab kita mazhab Syafi'i dia kata 40 orang tu kena ambil orang kampung betul. Yang betul-betul mustautin sini. Kalau ada seorang 39 orang, seorang tu orang bermukim pun tak boleh juga. Tak sah solat Jumaat. Tak cukup bilangan 40 orang. Dia ambil kaul pandangan yang paling sahih. Kan? Okay. Kemudian dikatakan penjelasan tentang sekup kedua-dua wajah ini akan datang insya-Allah Ta'ala dalam tajuk cabang berikut. Sebab dia ada bahas lagi. Itu yang paling sahih tadi. Kemudian ambil ada pandangan-pandangan yang lain. Kemudian dekat sini pengarang dia letakkan ada 6 jenis manusia berhubung solat Jumaat. Yang datang solat Jumaat ni ada 6 jenis. Ada 1, 2, 3 ini. Ini kita bahas pada kuliah yang akan datang lah. Panjang lagi 6 jenis tu sebab dia berkait. 1, 2, 3 ada 6 jenis. So kita cover pada hari ini tajuk tentang bilangan solat Jumaat 40 orang tu. Asasnya kita kena faham 40 orang. Kena orang kampung. Orang kampung jelas. Dengan cari orang lain. Kalau kurang-kurang kena ada. Tapi kita ni tak ada masalah lah. Memang lebih-lebih je kan. Cuma asasnya begitu dari sudut bilangan. Ada yang 3 ni mazhab mana? Mazhab Hanafi sebenarnya. Yang katakan qaul qadim pendapat Syafi'i tadi sebenarnya itu tak salah nukil. Okey, kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.